Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram di mana kisah seram ini telah dikongsikan kepadaku untuk aku ceritakan kepada anda. Namun, si pengirim tidak mahu namanya didedahkan. Cukuplah sebagai Ahmad. Ikutilah kisah seram ini. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya dapat subscribe, share, like dan juga komen. Moga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, diberikan kesihatan, dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Kisah ini adalah sebuah kisah di mana Ahmad ni dahulu dia adalah seorang yang suka keluar malam. Entah apa yang dia lakukan ialah pergi melepak dengan kawan-kawannya di pusat center, main game lah dan macam-macam lagi lah apa yang dilakukan dengan aktiviti malam beliau. Namun ada sebuah kisah yang terselit dalam kehidupan dia, Ahmad ni, di mana pada satu malam tu, sebelum dia keluar tu, dia ada rasa yang ada sesuatu benda yang tidak kena dengan dirinya. Seakan-akan ada sesuatu yang bakal akan terjadi dalam kehidupannya. Masa tu Ahmad ni daripada pusat center tu, lebih kurang dalam pukul 12 malam, dia keluar untuk pergi minum di sebuah restoran mamak di Lembah Kelang. Kisah ni terjadi di Lembah Kelang di Kuala Lumpur. Jadi Ahmad ni pun telefonlah kawan dia, ajak lepak lah dekat kedai mamak ni untuk minum-minum, sembang-sembang sikit. Ada projek katanya. Jadi Ahmad ni pun tunggulah dekat restoran yang dikatakan itu. Tunggu, akhirnya kawan dia pun sampai. Bila kawan dia sampai, mereka pun lepak-lepak lah, minum-minum lah. Tidak sedar, rupa-rupanya jam pada ketika itu sudah menunjukkan pukul 2 pagi lebih. Jadi Ahmad pun cakap dengan kawan dia, aku dah rasa dah letih, badan dah mengantuk, jadi aku nak pulang lah ke rumah. Kawan dia pesan, dia kata, kau hati-hati. Aku tengok kau ni kerap sangat dah keluar malam. Apa yang kau buat malam-malam? Kata, tak ada apa-apa, cuma aku lepak-lepak je, menghiburkan hati sendiri. Main PC lah, main game lah, macam tu lah. Jadi masa Ahmad ni masuk ke dalam kereta, dia bau ada sesuatu bau yang tidak enak dalam kereta dia lah. Macam bau bangkai yang busuk. Jadi dia pun keluar semula daripada kereta, dia pun periksa lah kereta dia. Periksa. Tapi tak jumpa bau tersebut. Ahmad pun masuk semula dan sembuhlah minyak wangi di dalam kereta tu. Lalu dia pun start kenderaannya dan mulalah untuk bergerak daripada kawasan itu untuk pulang ke rumahnya. Tetapi masa dia nak gerak tu, dia nampaklah ada satu makcik. Makcik ni pandang dia. Dia katalah, kenapa makcik tu pandang-pandang aku? Dalam makcik ni sorang-sorang, dah tua pula tu. Buat apa makcik ni kat sini? Dia tengok aku lagi lah makcik ni. Ahmad pun tidak sedar dengan apa yang berlaku tu. Walaupun dia nampak makcik tu memandang dia, tapi dia tidak perasan dengan tingkah laku makcik tadi. Akhirnya Ahmad pun naklah menggerakkan kereta dia.
makcik tu pun menoleh ke arah yang lain. Dan apabila dia toleh semula ke arah Ahmad, Ahmad melihat wajah makcik tadi tu pucat. Dalam samar-samar kegelapan tu, Ahmad nampak wajah makcik ni pucat. Makcik tu kenapa ah? Tadi elok je. Kenapa tiba-tiba wajah dia jadi macam ni? Kata Ahmad sendirian di dalam hatinya. Pada masa tu mulalah berlegar fikiran-fikiran yang agak menakutkan di dalam fikiran Ahmad tadi ni. Macam-macam lah mula terbayang, macam-macam lah mula masuk dalam ingatannya, mula mengganggu fikirannya. Dan apabila Ahmad melihat makcik tadi, kelihatan makcik tu, mata dia mula terbeliak dan lidah dia mula menjulur panjang. Ahmad tengok, astagfirullahalazim. Siapa tu ah? Ni manusia ke? Ataupun jelmaan yang selalu sering diceritakan oleh orang-orang, iaitu hantu ataupun jin. Ahmad pun cuba meneliti dengan tepat apakah yang dilihat itu adalah benar ataupun hanya imajinasi yang bermain dalam fikirannya. Tapi bila Ahmad teliti dengan betul, didapati memang benar. Makcik itu matanya terbeliak, wajahnya pucat dan lidahnya terjulur panjang. Ahmad mengucap dan istighfar pada masa itu. Allah, ya Allah, apa tu? Ya Allah. Tanpa berfikir panjang, Ahmad pun terus menekan pedal miaknya dan terus memecut, meninggalkan kawasan tersebut. Dalam perjalanan nak pulang ke rumah ni, sekali lagi Ahmad terhidu satu bau. Tapi kali ni bau dia agak wangi. Ahmad pun tertanyalah dalam diri dia, bau wangi mana yang datang ni pula ni, dia kata. Bau kereta, minyak wangi kereta aku ni tak sama dengan bau yang ke bau ni, dia kata. Potong terus ni bau kereta ni. Jadi Ahmad pun singgah di hentian sebelah. Jadi Ahmad pun keluar daripada kenderaannya dan diperiksa semula kenderaannya. Bila Ahmad periksa kenderaan tu, dia lihat di arah kerusi penumpang belakang ada seketung bunga mawar yang sepertinya baru dipetik dan terlihatnya berada di kerusi arah belakang keretanya. Ahmad pun tertanya dalam diri dia, siapa punya bunga pula ni? Macam mana ada bunga dalam kereta tu? Siapa yang letak bunga ni? Baru saja Ahmad berfikir, Ahmad mendengar satu suara bisikan yang mengatakan, bunga itu adalah untuk kamu, wahai anak. Bunga tu untuk kamu, anak. Kamu ambillah. Kamu simpanlah. Ahmad terus pucat wajahnya. Peluh mulai menitis dari wajah-wajahnya dan keringat-keringat mula membasahi tubuhnya. Walaupun pada masa itu cuaca agak sejuk, tetapi Ahmad merasakan agak panas ketika itu. Ahmad pun tanpa berfikir panjang, dia terus buka pintu belakang penumpang dan terus mengambil bunga tu dan buang bunga tu. Ahmad pun masuk kereta semula. Dia selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ahmad pun tekan miak dan terus pulang ke rumahnya. Bila sampai saja di rumahnya, dia seperti menggelabah, macam orang yang hilang akal, lebih kurang macam tu. Dia tutup keretanya, kunci lock keretanya, terus ketuk pintu dengan kuat, pintu rumah. Tak macam yang sebelum ni. Tolong, cepat, tolong buka, cepat. Walaupun dia ada kunci spare pintu rumah tu,
tetapi dia tak menggunakan pintu kerana terlalu cemas pada ketika itu. Lalu ibunya membuka pintu tersebut. Bila ibu dia buka, Ahmad terperanjat pada ketika itu. Dia masih membayangi wajah nenek, wajah makcik tadi tu. Allah, 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 Allah. Jadi ibu dia kata, kenapa kau nak? Masuk. Ahmad buka baju dia. Dia terus masuk bilik air. Dia tak cakap apa dengan ibu dia. Dia masuk bilik air, dia terus mandi. Bila dia keluar pada bilik air, ibu dia tanya, kenapa kau ni nampak macam cemas je? Jadi Ahmad pun ceritalah. Dia kata, tadi dia nampak hantu, mak. Saya nampak hantu, mak. Ni seorang makcik tua yang wajah dia amat menyeramkan saya, mak. Bukan tu je, mak. Dan semasa saya sedang memandu nak pulang ke rumah, tiba-tiba saya nampak terhidu bau wangi. Dan bila saya tengok dekat belakang seat penumpang ni, saya nampak ada sekuntum mawar merah. Dan masa saya nak buang bunga tu, ada satu suara yang berbisik dekat telinga saya. Dia kata bunga tu untuk saya, mak. Sebab itulah saya jadi macam ni, mak. Selepas pada kejadian tu, Ahmad pun demam. Dan semenjak pada hari itu, Ahmad tidak lagi keluar rumah malam-malam. Kini sudah hampir 2 tahun, Ahmad tidak keluar lagi malam-malam. Sekarang ni Ahmad syok dengan mendengar kisah-kisah seram daripada beberapa channel, terutamanya channel Loceng Merah Production 1981 ni. Walaupun channel ni agak baru, tetapi alhamdulillah ramai yang meminta supaya aku meneruskan aktiviti mengkonten atau mencerita kisah-kisah seram supaya mereka dapat mendengar. Ini sajalah kisah seram yang dapat aku kongsikan kepada anda. Semoga anda semua terhibur dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.